walau bagaimanapun dalam sebagai pemain industri yang terdiri daripada penerbit, penulis, ilustrator, pencetak, pengedar, kita harus bersedia untuk menghadapi perkembangan ini. Kita semua tahu ni ledakan teknologi maklumat dan komunikasi, teknologi baru, kemunculan teknologi baru, bagaimana perkembangan daripada cetakan batu dan sebagainya. Kita ada penyiaran radio, kemudian televisyen, komputer, internet, dan sekarang ini jaringan sejagat, World Wide Web. Dan daripada internet ini lah membolehkan kita menjangkau segala maklumat dengan mudah dan cepat. Dan dengan adanya jaringan sejagat juga, maka senario penerbitan mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Dan dengan pengaksesan maklumat yang mudah inilah, maka banyak orang ambil peluang untuk membuat satu pendekatan baru. Pada awalnya konteks penulisan dan juga untuk mungkin saja menghantarkan apa-apa saja luahan hati kepada kawan-kawan melalui internet ini, melalui internet. Dan kita juga semakin berpeluang menggunakan peranti mudah alih yang canggih sekarang ini. Peranti mudah alih juga melalui perkembangan yang pesat. Kalau kita lihat perkembangan peranti elektronik ini dari iPad sendiri pun dalam tempoh yang singkat ada saja teknologi pembaharuan untuknya dikeluarkan. Baik, saya kira yang ini pun semua kita tahu dah. Ciri-ciri terbitan elektronik. Mudah cepat disebarkan, mudah diperoleh, dan yang membuatkannya suatu yang disukai, apa saja yang kita buat, kalau ada kesalahan, kita terus boleh betulkan. Kalau kita nak membuat pengemaskilian maklumat, juga boleh dibuat. Tetapi kalau untuk terbitan bercetak, satu masalah. Kerana kita tak boleh terus nak betulkan kalau dah bercetak. Perlu cetakan semula, dan ini semua melibatkan kos. Dan melalui terbitan elektronik ini juga kita dapat pastikan apa yang ingin kita sampaikan, ilmu atau apa saja yang ingin kita sampaikan dapat diakses oleh banyak orang di seluruh dunia. Kalau dalam bahasa Melayu, mana-mana siapa saja di dunia yang boleh bahasa Melayu, dia dapat baca tulisan kita. Apatah lagi bahasa Inggeris, bahasa lain. Dan sekiranya kita terlibat dalam jualan, kalau ini juga kita boleh dapat, kita dapat pembeli dari luar negara juga. Impak kepada pengguna. Pertama, tentulah kita dah boleh melakukan transaksi urus niaga dalam talian. Dan perubahan pembacaan daripada kertas, kita tengok buku yang bercetak itu, orang sudah boleh baca pada skrin saja. Dan untuk perkembangan terbitan elektronik ini, malah penulis boleh juga berinteraksi dengan pembaca. Ada ruang-ruang yang membolehkan pembaca memberi komen ataupun memberikan pandangan-pandangan atau membantu juga menambah baik penulisan. Ini dalam kajian Nielsen baru-baru ini dalam konteks pembelian melalui dalam talian e-buku. Ini kajian yang dibuat bagi seluruh negara dunia. Bagi Asia Pasifik didapati pembelian buku dalam talian e-buku 43%. Di Eropah 22% daripada seluruh jumlah dalam perniagaan dalam benua tersebut.
Timur Tengah dan Afrika 29%, Amerika Latin 23%, Amerika Utara 35%. Ini kajian yang dibuat pada tahun ini 2014. Itu untuk e-buku. Dan untuk e-buku yang dibeli melalui dalam talian, kemudian dimuat turun dari negara Asia Pasifik didapati 50%. Bermakna pengguna sudah membeli, dan peningkatan ini memang besar antara tahun 2013 dan 2014. Pengguna sudah lebih suka membeli buku bercetak sekalipun dalam talian, muat turun. Maknanya menggunakan peranti untuk membaca buku bercetak tersebut. Bukan di pos, dihantar, dia muat turun untuk dibaca dalam peranti masing-masing. Di Eropah 30%, Timur Tengah dan Afrika 22%, Amerika Latin 24%, Amerika Utara 31%. Itu buku bercetak yang dibeli dalam talian muat turun. Video, DVD, permainan, ini juga antara terbitan elektronik. Di Asia Pasifik 32%, Eropah 21%, Timur Tengah dan Afrika 23%, Amerika Latin 21%, Amerika Utara 33%. Saya tunjukkan ini supaya kita nampak peratusan pembelian yang pengguna. Muzik, demikianlah, saya tak sebut satu-satu. Baik, dari segi kadar pertumbuhan global antara 2011 hingga 2014, yang ini peningkatan pembelian e-buku sebanyak 19%. Itu yang saya sebut, kita telah bercakap tentang transformasi, perubahan yang akan berlaku dalam industri penerbitan buku, khususnya sejak 5 tahun kebelakangan ini. Banyak seminar yang telah diadakan yang memberi fokus kepada topik ini. Tetapi dari segi pertumbuhan, kadar pertumbuhan global sekitar 19% e-buku. Untuk e-buku yang dibuat turun 5%, video, DVD, permainan 13%, muzik 13%. Dan di Malaysia, buku ni e-buku meliputi 87 juta ringgit sebanyak 4% e-buku. Dan kajian yang dibuat oleh Perpustakaan Negara Malaysia tentang jumlah terbitan elektronik yang memohon penerbit mohon EISBN pada tahun 2013, 1,640 judul. Pada tahun ini, Januari hingga Oktober, 735 judul. Saya kira kalau nak ikutkan nisbah tu, kalau nak tunggu November dan Disember, mungkin kurang daripada 1,640 judul. Jumlah keseluruhan antara dua tu 2,375 judul. Makna dalam industri kita sekalipun, penerbit belum lagi begitu pesat membangunkan atau menerbitkan e-buku. Impak terhadap budaya baca. Walaupun demikian, bagi negara-negara maju, yang tadi kita melihat kadar pertumbuhan keseluruhan benua dan juga negara kita tadi. Tetapi kalau dilihat penggunaan dalam konteks pembacaan buku elektronik ini, e-buku, budaya membacanya sudah mulai berubah dalam kalangan pengguna lah. Dan didapati bahan yang dibaca melalui pembelian tadi terdiri daripada 3 perkara tu. Hiburan, yang ini yang sebenarnya tertinggi.
yang diminati oleh pengguna, hiburan, kemudian yang berunsur hiburan, pengetahuan juga ya, sebab ada juga buku-buku pemuat turunan yang percuma, buku percuma juga didapati mereka memuat turun buku-buku yang untuk meningkatkan pengetahuan dan juga dari segi pembelajaran untuk tujuan pendidikan. Ini yang dalam konteks hiburan ini didapati rata-rata kanak-kanak dan generasi muda 17 tahun ke bawah yang banyak mengikuti pembacaan yang berunsur hiburan ini. Baik, dalam konteks terbitan elektronik yang menarik perhatian pengguna ialah tentang persembahannya. Sebab terbitan elektronik ni ada dua. Satu yang menggunakan format biasa je, makna statik, yang PDF, EPUB, dia ni. Baca macam mana kita baca buku cuma pada skrin, malah ada teknik selakan, itu dah lain, dah kita panggil interaktif, yang menarik perhatian pengguna dan kanak-kanak terutamanya. Buku ini dibuat secara interaktif, ada unsur animasi yang mereka boleh peroleh. Ada unsur animasi, ada unsur yang mereka juga boleh memberikan, macam saya sebut tadi, komen. Dia boleh menaik untuk menjawab soalan pada satu macam teka-teki pada cerita dikemukakan. Yang ini yang menarik perhatian generasi muda dan kanak-kanak ini. Baik. Dan tempoh membaca sekitar 3 jam sehari. Ini purata. Purata. Dalam keadaan ini kita nampak didapati isi rumah yang mempunyai kanak-kanak pengaksesan jalur lebar meningkat kepada 95% berbanding dengan 80% tahun sebelumnya. Dan ini menunjukkan kanak-kanak ni dia suka terhadap e-buku ni, perkara yang berkaitan dengan teknologi ini. Baik, di Malaysia itu taburan pengguna internetnya 70% daripada jumlah penduduk. Ini kajian yang dibuat oleh Euromonitor International. Kita antara negara yang tertinggi yang menggunakan internet ni. Internet ni maksudnya walaupun menggunakan Google, YouTube dan sebagainya. Baik. Dan saya lihat di sini suatu yang dinamakan sebagai revolusi pendidikan. Di Belanda telah ditubuhkan 7 buah sekolah yang mereka namakan sekolah Steve Jobs School. Dan 7 buah sekolah ini, Steve Jobs ni memang dikenali sebagai bapa revolusi digital. Bapa revolusi digital. Dan sekolah Steve Jobs ini menggunakan iPad. Tidak langsung menggunakan buku teks sekolah. Dan setiap murid satu iPad untuk satu pelajar. Ini suatu pendekatan yang sangat-sangat diteliti sekarang ini sebagai suatu anjakan paradigma yang cukup besar dalam konteks dunia digital. Dan akan dikembangkan lagi, daripada 7 akan ditambahkan lagi. Dan iPad inilah yang menggantikan buku teks. Dan mereka menggunakan iPad apa saja perkara yang ada yang boleh diakses dalam internet itu, termasuklah yang berkaitan dengan silibus kurikulumnya. Bagaimana unsur-unsur yang ada dalam internet ini dapat diaplikasikan oleh kanak-kanak pelajar-pelajar ini dalam pembelajaran sekolah, dalam pembelajaran di sekolah. Dan ini semua mereka melalui peperiksaan yang mesti dilalui, tak ada bezanya. Tetapi cara dan kaedah belajar itu yang sangat berbeza daripada sekolah-sekolah lain yang terdapat di situ. Ini bagi kita suatu program rintis yang sangat berkesan.
Dan di sini pendidikan di Malaysia juga tidak ketinggalan. Malah sekarang ini kita sudah ke arah pendidikan digital. Maaf. Ke arah pendidikan digital. Beberapa tahun yang lalu juga di Terengganu telah memulakan pendidikan seperti ini, dan untuk sekarang ini kita program pendidikan digital ini akan diperluas di sekolah-sekolah lain. Dan pada masa ini projek rintis telah dijalankan di 3 buah sekolah. Salah satunya ialah di sekolah Alam Shah di Putrajaya. Bukan semua kelas yang melalui ini, beberapa kelas saja yang cuba projek rintis ni diadakan untuk dan juga bukan untuk semua subjek, beberapa subjek tertentu. Dan untuk makluman juga pada tuan-tuan dan puan-puan, di beberapa sekolah swasta, sekolah rendah jenis kebangsaan Cina telah menjalankan projek ini juga. Mereka juga pelajar-pelajar mereka juga diberikan peranti untuk membolehkan mereka menggunakan akses segala maklumat untuk mereka untuk diberikan pengajaran lah pada mereka. Dan di sekolah swasta Cina ini, projek ini dijalankan selepas waktu sekolah khususnya untuk pembelajaran bahasa. Dan didapati dengan kaedah pembelajaran ini berlaku peningkatan dari segi penguasaan bahasa dalam kalangan pelajar mereka. Dan saya nampak ini suatu unsur yang sangat positif, dan apabila pendidikan digital ini mendapat tempat dan untuk industri buku negara, terutama pemain yang dalam kalangan pencetak juga perlu bersedia untuk meneroka bidang ini. Bermakna dari sekarang kita kena bersedia dah bagaimana selepas ini untuk menangani pula projek digital. Sebab nanti yang projek bercetak ini akan semakin berkurangan. Walaupun bukan dalam masa terdekat, tapi kita akan menuju ke arah itu. Jadi kalau para pencetak, syarikat pencetakan tidak bersedia, kita akan mengalami suatu kerugian yang besar. Jadi ini perlu diambil perhatian. Dan bagi penulis juga suatu perkara yang buat masa sekarang tak banyak juga penulis yang bersedia mahu buku mereka diterbitkan secara digital ni, e-buku. Banyak juga penulis dari pengalaman Dewan Bahasa dan Pustaka, banyak penulis yang masih belum mahu menerbitkan karya mereka sebagai e-buku. Ini mungkin saya kira dari segi royalty dan sebagainya, kerana dari segi harga buku biasanya kalau e-buku tu dia agak lebih murah daripada bercetak. Walau bagaimanapun perkara ini biasanya boleh berunding dengan syarikat lah, dengan penerbit. Itu suatu perkara yang penulis juga perlu terlibat, memberikan komitmen dan juga kerjasama lah. Kalau tidak, dan arena industri buku negara sendiri, kita akan ketandusan penulis-penulis yang yang berilmu tinggi menghasilkan karya dalam bentuk e-buku tadi. Saya kira untuk masa ini setakat itu. Sekiranya ada soalan nanti saya akan jawab. Tak dapat sampaikan dengan sebaik-baik ini. Terima kasih Puan Fadilah. Juga merupakan pengarah penerbitan DBP dengan suara serak-serak basah. Saya teringat kepada penyanyi legenda zaman-zaman saya, Ella. Tajuk beliau tadi adalah terbitan elektronik mengubah budaya membaca. Sedikit kita akan membuat sesi pertanyaan selepas ketiga-tiga panel membentangkan. Dan sedikit saya supaya yang hadir hari ini boleh memberi sikit supaya ada pertanyaan-pertanyaan nanti. Saya pernah berada dalam train di Tokyo, dan pada masa sekarang kebanyakannya bukan lagi memegang buku tetapi memegang gadget ya, masing-masing.
Jadi kerana setiap hari duk berulang tu saya tengok memang sunyi dan masing-masing dengan apa alat elektronik masing-masing lah. Saya bertanya kepada salah seorang Jepun, saya kata adakah yang mereka tengok tu semua adalah bahan bacaan? Dia kata tak, sebahagian besar main game pun dia kata. Tapi mereka bersikap individu lah. Jadi apakah fenomena ini juga akan terjadi di Malaysia? Pertanyaan selepas ini ya, bukan sekarang. Dan kita panel yang kedua, di awal tadi saya telah pun memperkenalkan biodata panel-panel, jadi kepada yang agak terlambat masuk tu bisik-bisiklah dengan orang sebelah ya, kalau tanya siapa ni ya. Beliau adalah Profesor Dr. Asiah Sarji dan tajuk yang akan dikemukakan atau dibentangkan oleh beliau adalah penerbitan buku-buku ilmiah, status dan arah perkembangannya. Dipersilakan Prof. Terima kasih banyak pengurusi. Rakan yang selalu ajak berbual setiap kali mesyuarat MAPIM. Puan Fadilah, selamat berjumpa lagi. Pencerahan pagi tadi yang sebentar tadi sangat penting untuk difikirkan, banyak perkara di situ. Dan Datuk Prof Hassan, Prof Abdullah Hassan, penguat semangat saya. Dan kita doakan semoga beliau panjang umur insya-Allah ya, Prof. Saya juga ingin mengucapkan dan mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke majlis ini. Kerana kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke sini membawa semangat. Dalam diri anda semua ada semangat. Ya, dalam diri anda semua ada semangat kerana kita semua memerlukan semangat itu pada waktu ini. Cuba tuan-tuan dan puan-puan lihat gambar atau visual yang dipaparkan di skrin. Bagi pengkaji komunikasi visual, mereka dapat membayangkan, dapat memikirkan banyak perkara di situ. Bagi saya itu adalah subteks perjuangan buku dalam bahasa Melayu dan perjuangan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di Pusat Pengajian Tinggi. Bahasa Melayu ilmu dan permitaan ilmiah dalam bahasa mampukah bertahan? Okey. Dia tak bergerak. Okey, judul saya yang setelah saya pusing-pusingkan jadi penerbitan ilmiah bahasa Melayu, isu dan hala tuju. Okey, isu kertas kerja. Saya akan cuba strict pada ni supaya saya dapat menyampaikan apa yang saya nak dalam tempoh masa yang singkat, apa yang terdapat pada slide yang ada pada pembentangan pagi ini. Isu kertas kerja ialah setelah masuk universiti, keluar universiti, berbagai universiti, ya, mungkin Prof Abdullah Hassan tidak berapa, sebab beliau berada di universiti yang universiti yang mungkin masih lagi menggunakan bahasa Melayu dengan ini. Tetapi saya di peringkat usia akhir ini saya tidak nampak tanda-tanda pencerahan sikap dalam penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di peringkat pengajian tinggi. Ya. Ketua pengarah DBP datang ke UNIMAP. Rakan di UNIMAP juga orang di UNIP, kami duduk berbual tentang perkara ini. Akhirnya kami buntu bila fikirkan tentang perkara ini. Justru bagaimana kedudukan ini boleh mempengaruhi penerbitan ilmu peringkat tinggi dalam bahasa Melayu? Dan apakah tahap mutu penulisan bahasa Melayu di peringkat pengajian tinggi pada waktu ini? Untuk itu, sebagai orang akademik, saya tak ada pilihan. Saya tak ada jawapan. Apabila saya berada dalam bantu itu, saya akan buat kajian. Kecil ke besar ke, kajian yang tidak berdana. Tetapi saya nakkan data yang saintifik bagaimana kedudukan itu sekarang.
untuk membantu saya bercakap. Jadi kalau bercakap, kalau tidak ada data yang kita dapatkan sendiri, kita rasa kosong ya. Dan sebagai seorang yang memang saya ni memang pejuang dalam konteks bahasa ni, saya merasa semakin hari semakin kecil macam gambar tadi. Saya rasa macam saya tinggal seorang saja dekat situ. Ya. So untuk itu dua kajian yang sedang dilakukan masih lagi di peringkat awal, dan kertas kerja hari ini hanya membentangkan sedikit saja ya daripada hasil kajian itu. Dua ni dijalankan serentak, iaitu analisis meta terhadap apa reaksi para penulis pemikir bahasa terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Dalam tempoh mengkaji itu saya terjumpa nama-nama besar ya. Anwar Ridwan dan sebagainya, semua ni orang gila bahasa ya. Bahazin dalam blognya dan sebagainya itu ya, dan Awang Sarian of course ya, pastinya. Dan penilaian tahap mutu penulisan buku ilmiah bahasa Melayu dalam kalangan ahli akademik. Dua kajian ini sedang saya jalan serentak. Saya pusing balik ke belakang nanti ya. Okey. Kajian pertama, analisis meta reaksi para penulis pemikir bahasa terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Ini kajian yang satu yang saya buat ni. Bahan-bahan kajian mewakili 10 tahun yang lalu. Saya tekan kata kunci bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa Melayu dan penerbitan buku bahasa Melayu. Maka akan keluar banyak artikel. Daripada situ saya ambil sampel, beberapa sampel yang penting. Jadi akhbar atas talian, saya juga ambil akhbar dalam banyak sampel tu ialah kebanyakannya akhbar atas talian dan blog ya dalam bahasa Melayu. Kaedah menganalisis meta ni saya buat secara kualitatif. Kaedah ini digunakan bagi mengesan arah aliran pemikiran dan kandungan penulisan isu yang diberi perhatian. Bahan yang dikumpulkan dirakinkan ke dalam 5 kategori. Minta maaf saya macam bagi lecture ya. Isu dan masalah, dasar dan sistem, sejarah dan realiti bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, mengesan perkembangan dalam bentuk statistik dan cadangan. Jadi bagaimanapun untuk hari ini saya hanya memilih aspek yang berkaitan dengan masalah dan cadangan saja. Yang kategori lain akan dibentangkan mungkin di satu acara yang lain insya-Allah. Namun demikian, disebabkan kesukaan masa jadi saya hanya mendapatkan hasil kajian awal saja. Apa yang saya perolehi ialah ditemui ada 71 masalah yang ditimbulkan oleh pemikir-pemikir hebat ni. Ya. Sebab saya tak nak buat cerita baru. Sebab orang dah bercerita dah. Semua orang dah cerita dah. 10 tahun dah kita bercerita tentang pasal itu. Cuma nak tahu apa cerita yang paling hebat diperkatakan ya dalam tulisan-tulisan mereka. Jadi masalah yang sama saya perhati ditimbulkan berulang kali. Ada beberapa masalah yang ditimbulkan menjadi penyebab kepada masalah lain yang berantaian sifatnya. Jadi permasalahan yang kerap timbul mengenai penulisan bahasa Melayu itu adalah tidak cukup profesional dalam pengurusan penerbitan. Jadi maksudnya kita ni tak berapa cukup profesional para penerbit ni. Ya, itu satu, banyak syarikat kecil kurang modal. Bila kurang modal macam-macam cerita boleh berlaku. Pergi kepada penulisan pecisan untuk membuat keuntungan dan banyak perkara untuk percepatkan penerbitan, menyebabkan kualiti rendah ya. Dan kurang atau tidak ada peralatan penerbitan teknologi baru, macam-macam lagi ya. Dan hasil lagi masalah lain yang ditimbulkan ialah sikap pihak pengurusan universiti yang mementingkan penulisan jurnal, khususnya yang bertahap Scopus, ISI dan lain-lain. Sekarang ini macam-macam yang lain dah. ISI dah tak ada makna, dah Scopus pun dah tak ada makna. Lebih tinggi lagi ya, lebih kepulauan itu, permintaan itu lebih besar lagi, lebih hebat lagi. And then sikap terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa yang tidak membantu penulis-penulis di IPTA untuk meningkatkan petunjuk prestasi utama iaitu KPI mereka. Ya, sikap terhadap bahasa Melayu
mengatakan bahawa bahasa Melayu tak boleh beli dalam bahasa Melayu kerana mereka tak apa nak pandang ni artikel dalam bahasa Melayu ni, dan begitulah ya dalam kenyataan yang saya jumpa melalui kajian tu. Penekanan ini menyebabkan tumpuan penulisan buku dalam bahasa Melayu sangat rendah. Sikap penulis akademik yang melihat bahawa menulis dalam bahasa Inggeris itu lebih tinggi prestijnya berbanding dengan menulis dalam bahasa Melayu. Sikap mengagung-agungkan bahasa Inggeris timbulkan masalah lain pula, iaitu bahasa Inggeris kerap digunakan dalam mesyuarat kerana ada semangat perjuangan bahasa Inggeris yang berkobar-kobar sekarang ya di dalam kalangan rakan-rakan kita di universiti, di college dan di luar college dan sebagainya itu, sehingga dalam digunakan dalam mesyuarat, penulisan surat, memo, perbincangan di seminar, dalam exam sekarang ni kita terpaksa italikkan bahasa Melayu. Tangan saya terketar-ketar, tangan saya rasa lemah nak mengitalikkan soalan dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu jadi bahasa italik. Apa rasanya? Di bumi dia sendiri, I feel like nak menangis sekarang. Sedangkan dalam mesyuarat kan, kita akan mengatakan, minta maaf, saya akan bercakap dalam bahasa Melayu. Izinkan saya bercakap dalam bahasa Melayu. And then seterusnya dia kerap memberi alasan sukar mendapatkan istilah-istilah dalam bahasa Melayu. Susah sangatlah. Kita lalu dengarlah cerita tu. Ini semua dibuat, dah telah bukan saya yang cakap ni ya. Ini hasil daripada yang ditulis oleh orang hebat-hebat yang dimasukkan dalam blog dan dalam akhbar online ya. Dan terusnya menimbulkan masalah tidak menghormati bahasa Melayu. Itu yang warning pertama ke warning kedua? Warning pertama ya. Hopefully. Hasil kajian masalah tidak serius melaksanakan dasar bahasa kebangsaan. Penyebab pelanggaran peraturan dan dasar bahasa itu berlaku. Pelanggaran ini berlaku secara terang-terangan ya. Desakan multilingualism. Ini yang kerap ditimbulkan, yang keadaannya agak tidak begitu memihak kepada bahasa Melayu dalam perlembagaan Malaysia pun kalau baca teliti itu bermakna agak goyah ya. Asalkan globalisasi. Isu ini juga menyebabkan kurangnya kecenderungan menulis dalam bahasa Melayu. Isu pemasaran menyebabkan suka orang ramai untuk mendapatkan buku-buku ini. Maka wujud plagiarism, fotokopi secara meleluasa, buku Dewan Bahasa, wah bukan susah sangat nak beli, ada dekat situ. Penerbitnya ada dekat Malaysia ya. Daripada penerbit tempatan. Tapi senang-senang, seronok saja buat fotokopi. Masalah ini juga menyuburkan industri picisan ya dalam penerbitan. Hasil kajian kategori cadangan pula, saya menemui 73 cadangan yang telah diberikan setakat ini. Tak tahu apa jadi dengan cadangan itu. Jadi saya telah perincikan, tetapi manakala masa tidak cukup. Jadi saya tidak mahu menjelaskan setiap cadangan itu. Apa yang cadangan yang saya menarik perhatian saya ialah cadangan supaya kerajaan memberikan dana yang lebih besar membantu syarikat-syarikat penerbitan kecil kerana tidak ramai yang berminat dalam menghasilkan syarikat seperti ini. Ia boleh disamakan sebagai IKS ya, syarikat-syarikat IKS yang memerlukan bantuan. Jadi kalau kita dapat menarik perhatian kerajaan kala itu, insya-Allah kita akan mendapat syarikat buku yang berkemampuan ya. Okey, satu lagi yang menarik perhatian ya, satu cadangan daripada ini, tak ramai orang buat cadangan hanya seorang saja. Dia mengatakan bahawa jangan pedulikan aktiviti politik yang kerap memesongkan matlamat pembangunan khususnya dalam aspek penulisan dan penerbitan buku. Ya, membawa perhatian kita membuang masa memikirkan perkara-perkara yang lain ya, yang berkaitan dengan politik ini. Jadi ada orang yang berkatakan tentang itu. Kemudiannya saya juga ada yang mengenai kajian kedua, ini juga perlu diberi perhatian, iaitu tentang kekuatan dan kekurangan manuskrip bahasa Melayu untuk penerbitan. Dalam kajian ini saya mendapati bahawa dalam manuskrip yang dihantarkan kepada penilai-penilai luar itu,
Saya mengkaji setiap manuskrip yang dihantar kepada penilai luar itu untuk melihat apakah komentar penilai luar terhadap mutu manuskrip yang dihantar. Jadi saya dapati banyak di antaranya menekankan tentang masalah bahasa, tata bahasa, masalah bahasa Melayu yang digunakan tidak kreatif, tidak menggalakkan orang untuk terus membaca, ya, jenis-jenis yang begitu selain daripada masalah format dan kandungan. Okey, saya rumuskan. Kedudukan pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu khususnya di pengajian tinggi awam sangat goyah kecuali berlakunya campur tangan kerajaan secara komited seperti yang baru ditunjukkan dalam tempoh 5 tahun yang lalu. Dalam tempoh 5 tahun lalu nampak seperti wujud komitmen kerajaan untuk memastikan hasil penerbitan ilmiah dalam bahasa Melayu khususnya dalam penerbitan buku akan diambil kira setanding dengan buku dalam bahasa Inggeris, ya. Dalam kenyataan daripada mantan Menteri Pendidikan, ya, mengatakan bahawa bahasa memohon semua universiti memandang tinggi kepada karya-karya buku dalam bahasa Melayu untuk diberi markah yang setimpal, ya. Dan sejak itu di UNIMAP misalnya jumlah pensyarah yang menghantar buku dalam bahasa Melayu saya ingat meningkat, ya, berganda jumlahnya. Jadi ini suatu semangat yang telah disuntik, ya, ke dalam jiwa para penulis kita. Penulis buku juga diberi ni kemudian malah kenyataan Timbalan Perdana Menteri mengenai aspek pemartabatan bahasa Melayu ini merangsangkan pihak bahasa Melayu sebagai bahasa Melayu ilmu. Tapi kalau kerajaan tak sebut, jadi macam mana? Ya. Bagi para penulis dalam bahasa Melayu, komitmen dan menyokong bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa penulisan buku di pengajian tinggi pada waktu itu ibarat mendapat semula tanah tempat bumi berpijak. Isu penting yang menyebabkan kedudukan bahasa Melayu kebangsaan merasa sangat terancam ialah apabila pergerakan bahasa Melayu itu sendiri tidak mempunyai entiti yang boleh menjadi perujuk dan pelindung dasar bahasa itu. Ini kerap diperkatakan di dalam artikel-artikel yang saya analisis. Jadi sekiranya aspek asas ini goyah dan tidak menjamin secara langsung, ia boleh mempengaruhi prestasi penulisan buku dalam bahasa Melayu. Kertas ini tidak berhasrat untuk menimbulkan masalah baru tetapi mencari jalan penyelesaian konkret bagi setiap isu yang dibangkitkan dalam tempoh 10 tahun yang lalu dan memastikan semua cadangan dikemukakan dipenuhi. Perlu melihat syarikat-syarikat buku kecil sebagai berstatus IKS, industri kecil dan sederhana diberi bantuan. Kalau IKS lain mendapat perhatian, mengapa tidak industri buku? Saya ingat ramai, ya, tokeh-tokeh buku ada depan saya hari ini. Perlu tubuhkan Suruhanjaya bagi menyiasat dan melaksanakan cadangan-cadangan yang dibuat 10 tahun lalu secara konsisten. Maksud ada satu watchdog yang kumpulan pendesak yang boleh menyokong hasrat ini dan dia wujud dan dia hidup dan dia bergerak dan dia berani. Dan kita perlukan itu. Setakat ini saya tak nampak. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ulang, ya, 3 judul dalam pembentangan kita pada pagi ini. Pertama adalah terbitan elektronik mengubah budaya membaca. Sebentar lagi sebaik saja Prof Abdullah selesai membentangkan kertasnya, kita akan membuka sesi soal jawab. Dan untuk yang kedua adalah judul dengan judul penerbitan buku-buku ilmiah, status dan arah perkembangannya. Fokus kepada perkembangan penerbitan buku ilmiah dalam bahasa Melayu. Dan Prof Abdullah akan membentangkan buku yang memandaikan bangsa. Jadi saya fikir ketiga-tiga topik yang kita bentangkan pada pagi ini cukup besar memainkan peranan dalam soal industri penerbitan negara, terutama dari segi aspek penerbitan buku-buku bahasa Melayu, buku-buku elektronik yang memfokuskan kepada untuk memandaikan bangsa. Dan dari segi
cabaran untuk menerbitkan buku ilmiah. Saya fikir penerbitan buku ilmiah bagi penerbit mungkin sedikit tidak memberi rangsangan secara untung ruginya, ya. Manakala dari segi pasaran lebih fokus kepada buku-buku popular, novel, buku-buku yang lebih popular. Sedangkan kalau kita buku kanak-kanak, dan sedangkan kalau kita perhatikan jumlah pelajar di universiti yang memerlukan buku-buku terbitan ilmiah ini cukup tinggi. Dan kita harap ada suatu gagasan yang akan membantu dalam perkembangan industri buku negara. Sementara kita menunggu Prof. Okey, mungkin untuk kalau ada soalan, kita buka mungkin untuk 2 soalan dulu yang untuk pertanyaan kepada Puan Fadilah dan juga kepada Prof. Dr. Asia. Kalau ada, silakan sementara kita menunggu. Assalamualaikum. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama dan dari mana, ya Tuan? Terima kasih. Saya Muhammad Zakri, editor kanan di Thomson Reuters. Saya tertarik dengan panelis pertama, Puan Fadilah, kita daripada DBP, berhubung statistik EISBN tadi yang telah dibentangkan, ada 2,000 lebih kalau tak silap saya, ya. Jadi saya rasa ini merupakan perkara yang agak baru yang diperkenalkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia. Jadi kami di Thomson Reuters sendiri dalam sejak kebelakangan ini, saya ingat saya tak kurang daripada 50 judul yang kami dah pohon. Jadi saya rasa bukan masalahnya kurang permohonan, tetapi lebih kepada awareness, di mana saya rasa Perpustakaan Negara Malaysia kena lebihkan program-program maksudnya kesedaran lah, ya, di samping ISBN kepada penerbit-penerbit, perlu juga diterapkan kepentingan EISBN ini. Sebab saya lihat, saya merupakan pembaca blog Tegar. Boleh katakan sehari saya mengambil masa sekurang-kurangnya 2 jam sehari untuk browsing through. Maksudnya kita meneliti kandungan-kandungan blog. Jadi saya lihat kebanyakan blogger di Malaysia ini, dia ada penerbitan sendiri yang telah diterbitkan secara elektronik. Yang mana 50% daripada ini kebanyakannya adalah berbentuk ilmiah. Pengetahuan, tahukah anda? Jadi kebanyakannya begitu. Jadi bukanlah salahnya kekurangan dana atau apa, pada saya lah, sebab saya sendiri berkhidmat hampir 6 tahun di Thomson Reuters. Jadi ada penerbitan kita yang multilingual, ya, bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Jadi saya lihat budayanya bukan masalah tidak kurangnya sambutan, tetapi awareness, kesedaran. Okey, perkara kedua, Prof. Asia, saya tertarik, sangat-sangat tertarik dengan apa yang telah dibentangkan. Subteks gambar terlalu sempurna pada saya. Kita di posisi yang minoriti. Okey, saya berhubung bahasa Melayu, saya nak tarik perhatian kita kepada artikel 152 Perlembagaan Persekutuan yang memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Walau bagaimanapun, perlembagaan menjamin kebebasan pembelajaran dan penggunaan bahasa-bahasa lain. Jadi saya lihat ini masalah kita nak berbicara bahasa Melayu secara formal dan tak formal adalah masalah attitude ataupun sikap. Ya. Ini sama dengan masalah kemalangan jalan raya yang dibahaskan setiap tahun. Sama, pokoknya sikap. Jadi kalau kita tanya balik diri kita, adakah kita saya nak tanya, Pohon diringkaskan, ya. Ialah kebanyakan kita berFacebook, ya,
Bahasa Inggeris, diringkaskan pun bahasa Inggeris. Jadi kurangnya penerapan bahasa kebangsaan. Jadi itulah yang saya rasa sikap itu yang perlu ditekankan dan diubah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Cik Muhammad Zakri. Jadi kita mungkin ini adalah perkongsian perkongsian, tapi kita minta panel kita untuk memberi sedikit ulasan. Silakan Puan Fadila. Terima kasih. Berkaitan, suara nak mula di balik. Okay. Berkaitan dengan EISBN, alasan tak ada kesedaran tu sebenarnya tak dapat diterima. Sebab ini semua berkaitan dengan akta, undang-undang. Akta, yang apa saja terbitan, tak kira bercetak atau elektronik yang kita hasilkan, perlu dimaklumkan atau dikemukakan kepada Perpustakaan Negara Malaysia. Tapi tak apalah, kalau tak sedar, sekarang mungkin dah sedar nanti, mudah-mudahan yang lain juga sekiranya terbitkan e-buku dan sebagainya, harap kemukakanlah hal ini kepada Perpustakaan Negara. Sebab dari segi undang-undang tak sedar tidak bererti tak bersalah. Masih bersalah walaupun tak sedar. Kita dalam dunia penerbitan yang khusus sangat ketat, harus pegang pada harta intelek. Kita harus tahu keadaan ini, dan selepas ini sekiranya tak dikemukakan, sila kemukakan, sebab ini juga sangat membantu dalam analisis atau kajian yang dibuat oleh Perpustakaan Negara Malaysia untuk melihat sejauh mana tahap literasi, tahap yang terkait juga dengan budaya membaca di negara kita sendiri. Nah, ini sangat pentinglah. Dan dari segi EISBN tadi, kalau begitu keadaannya, saya kira mungkin banyak lagi yang tak termasuk dalam perkiraan tersebut. Dan dalam konteks sekarang ini, jumlah yang diterima dan juga jumlah yang telah terbit, kita kena lihat ciri-ciri terbitan elektronik tersebut. Ciri-ciri apa yang dikatakan terbitan elektronik, itu yang perlu kita lihat juga. Dan pada saya tahap penerbitan e-buku khususnya belum lagi sampai ke suatu tahap yang boleh membanggakan kalau sekadar untuk melihat apa yang dibuat oleh Pusat Negara, kajian analisis tadi. Negara lain jauh lebih besar lagi penerbitan e-bukunya berbanding dengan kita lah. Jadi kita, sebab ini juga terkait dengan tabiat membaca, budaya membaca. Nanti lepas ini mungkin kita akan teruskan lagi dengan. Silakan. Okey, saya akan jawab bincangkan dengan, terima kasih banyak soalan yang diberikan. Okey. Sikap kalau dibiarkan, sikap dia kalau dibiarkan tidak ada apa-apa usaha untuk memperbaiki keadaan itu, dia akan menjadi tingkah laku. Tingkah laku daripada tingkah laku yang diam-diam menjadi tingkah laku yang berani-berani. Dan pada waktu itu mampukah kita menghalangnya? Itu saja jawapan saya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih Puan Fadilah. Jadi kita lanjutkan terus kepada Prof. Dr. Abdullah Hassan untuk membentangkan kertasnya. Silakan Prof. Terima kasih. Mohon maaf, ini memang kesalahan saya. Saya tidak mahu menyalahkan sesiapa. Kita memulakan apabila kita bercakap tentang memandaikan bangsa, kita sebenarnya bercerita tentang bagaimana sesebuah bangsa itu dapat membina sebuah tamadun, dipandaikan dengan ilmunya. Dan tamadun ini memang bermula daripada tulisan, dan tulisan ini sudah sekian 5,000 tahun usianya daripada dalam sejarah. Kita ada 5 tamadun dalam dunia ini yang agak besar, yang memang tradisi ilmunya itu ada. Kita boleh melihat daripada Sumeria, daripada tulisan batu dan tanah liatnya itu. Dan Mesir, Cina, ini orang yang ada tulisan. Tamadun Melayu Polinesia ini ada tulisan, tetapi cuma kita ini adalah satu-satunya tamadun dalam dunia yang berbentuk tamadun samudra. Dan di samudra ini bahan-bahan artifak sejarah
dan arkeologi cepat luput. Maka kita hilang dan kita juga tidak begitu ambil kisah tentang penyimpanan bahan-bahan lama ini. Oleh sebab itu kita sering hanya bercakap tentang tradisi orang tetapi jarang bercakap tentang tradisi sendiri. Kita boleh melihat sebenarnya walaupun semalam sudah dikatakan oleh Tan Sri Rais Yatim, semasa Ising itu sudah mengunjungi Sriwijaya, kita sudah ada kerajaan yang mempunyai undang-undang, bermakna itu satu kerajaan bertamadun dan ada ilmunya, ada tradisi buku-bukunya dan pada masa itu katanya William the Conqueror itu baru saja lahir. Dan saya juga selalu berkata bahawa semasa George Chaucer menuliskan apa yang kita katakan di Canterbury Tales, kita ini sudah punya banyak hikayat yang panjang-panjang, ratus ribu hikayat. Tetapi tersimpan di Leiden, tersimpan di Frankfurt, di SOAS London, dan kita jarang menyebut tentang tradisi kita ini dengan sedikit rasa sombong. Selalu mengatakan tersimpan di sana dan memang betul dan kiranya kita ada keuangan yang baik, seharusnya kita bawa pulang yang ini. Dalam dunia Melayu ini juga percetakan bermula sangat awal. Tahun 1850-an dalam dunia Melayu ini ada percetakan walaupun dikatakan pada masa itu percetakan batu dan ini berkembang dengan agak baik sehinggalah pada waktu ini kita banyak mempunyai penerbit yang menzahirkan buku dan walau bagaimanapun kita masih ada sedikit perkara yang harus kita, dalam bahasa Melayu itu sikit itu maksudnya besar, yang harus kita pertimbangkan. Dan ini adalah salah satu daripada tradisi yang kita warisi daripada kesejanaan Islam yang sebenarnya banyak dan saya akan hanya menyebut oleh sebab waktu saya sudah termakan dengan sedikit kesalahan teknik. Tapi ini adalah perkara yang lumrah pada kita semua bahawa pada suatu masa dalam kegemilangan Islam itu banyak buku-bukunya, banyak ilmunya dan bagaimana mereka menjadi begitu pandai sehingga kan apabila cucu Genghis Khan ini, Hulagu Khan ini mengalahkan Baghdad, yang pertama dibakarnya ialah Baitul Hikmah. Sehingga kan sungai Dajlah dan Furat itu menjadi hitam dengan arang buku-buku yang dibakarnya tersebut. Dan ini bukan perkara yang orang tidak tahu. Pada tahun 2004, George Bush, sebenarnya mungkin kita melihat lebih pada kemalangan-kemalangan perang, tetapi yang saya lihat adalah Baitul Hikmah yang dibom menjadi arang. Ini bukan perkara baru sebab kita tahu bahawa antara orang yang sangat termaju dan terkenal dalam teknologi komputer itu adalah orang Iran dan juga di Iraq pada waktu itu, malangnya mereka bermastautin di negara luar. Jadi oleh sebab itu perkara ini kita hanya ambil perhatian bahawa ada tradisi yang kita belajar daripadanya pada satu waktu. Dan pada masa ini bagaimana kita mau mengatakan kita ada sekian banyak buku dan apa buku yang harus kita baca untuk menjadi pandai. Dan memang salah satu daripada bantahan pribadi saya adalah kita katakan sekian banyak ilmu dalam bahasa Inggeris, ajar saja dalam bahasa Inggeris. Sudah 350 tahun Inggris itu berkuasa di sini sehingga hari ini pandaikah kita? Pada suatu waktu kita belajar dalam bahasa Melayu, pelajar-pelajar di Universiti Pertanian Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, di Universiti Melaya dan di USM sudah pandai mencipta ilmu sains sendiri dalam getahnya, mau membuat itu genang-genang telinga daripada getah dan juga sudah menanam keladi montel, keledek montel. Sudah ada bahan-bahan terbitan sainsnya. Sayang pada tahun 2003 ada kuasa yang lebih besar yang semua orang takut. Tidak semualah, ada yang tidak takut. Kami bantah tetapi di depan kami dia menangis.
kami katakan itu air mata keling. Kata, janganlah pula keling membawa saya ke mahkamah pula hari ini. Selepas kami pulang, dia buat apa yang dia suka juga. Jadi itu bukan salah ibu mengandung. Kami sudah melakukan apa yang patut kami lakukan, termasuk yang tidak patut. Tetapi dalam dunia ini apa yang kita mau lakukan? Itu umpamanya kita orang Inggris sering berkata-kata, jikalau kita mau memandaikan orang, mereka ada konsep the great works, the great books that students must read, the 100 great books that students must read. Jadi saya lihat senarai-senarai ini ada 4-5 macam-macam lah yang ada di sini. Kita lihat bahawa ini Robert ini mengatakan, bacalah buku ini, The Principle by Nicole Machiavelli. Ini sains. Dalam kertas kerja saya itu ada. Kemudian bacalah tentang The Common Sense yang pada tahun 1776 terjual 500,000 juta. Itu banyak pada waktu itu. Dan Das Kapital katanya, bacalah tentang pemikiran-pemikiran politik kita. Essays on the Principle of Population oleh Robert Malthus yang teori ekonominya itu. Principia di Mathematica, ini Isaac Newton pada tahun 1556 rasanya, yang tertulis dalam bahasa Latin dan tidak dimengerti oleh orang Inggris sendiri dan tidak pernah dimanfaatkan sehinggalah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Itu alasan yang kita. Adam Smith and the Wealth of Nations, kita harus tahu tentang ekonomi dunia dan negara. Charles Darwin, The Origin of Species, walaupun kita katakan jangan baca ini sebab Quran mengajar kita lain, belajar ajalah, tetapi kita tidak perlu patuh pada ini. Relativity, Albert Einstein, and Sigmund Freud. We can't say that he's a fraud, but people are still reading his book until now. Ini lagi Melvin Bragg katakan the 100 books that you must read. Principia di Mathematica lagi, merit, love, makna karta, macam-macam. Dan kita ada lagi buku-buku yang harus dibaca. Adam Jones, dia Uncle Tom's Cabin, The Communist Manifesto, The Second Sex, The Prince, Silent Spring, Mein Kampf, Guerrilla Warfare, Fate of the Earth and the Evolution, Open Veins, Autobiography of Malcolm X. Jadi macam-macam buku yang orang sarankan supaya dibaca oleh sesebuah negara, warga negara untuk menjadi pandai. Tetapi apa yang ini ada lagi yang 50 ini. Tapi agak menarik apabila saya kecilkan bilangan itu, antara yang pertama yang saya dapati adalah The Canon of Medicine by Ibn Sina. Ini tidak dibakar oleh Haluga Khan sebab sudah dibeli, disimpan di Eropah. Yang keduanya The Complete Work of Shakespeare, meaning kita seharusnya maksudnya adalah kita juga walaupun menjadi orang sains mesti ada rasa sastranya itu. Sekiranya tidak kita akan menjadi orang yang hanya seperti robot. The Complete Work of Shakespeare, kita tidak perlu baca Shakespeare, kita ada sastrawan negara kita sendiri. Filosofi Naturalis Principia di Mathematica oleh Isaac Newton ini sangat penting sebab apa saja yang kita lihat di dalam kamar ini, dalam dewan ini, ada kaitannya dengan apa yang dicipta oleh Isaac Newton dalam The Principia Naturalis, Philosophy Naturalis Principia di Mathematica, yaitu The Philosophy of Principles of Mathematics, 1686. Maksudnya kita harus tahu tentang physics ini. The Wealth of Nations oleh Adam Smith, Economics. Code di Civil Prancis ini oleh Napoleon Bonaparte, iaitu bagaimana undang-undang sivil itu bermula dan bagaimana dipraktikkan dalam dunia. The Road Ahead,
Ini kita punya rakan komputer kita ni, Steve Jobs. Ini ada 6 buku yang dicadangkan, dan dalam dunia kita sekarang, apabila kita mau memandaikan bangsa kita ini, Melayu, Cina dan Indianya tersebut, ada sesuatu yang agak tidak seimbang yang sering saya sebut-sebut, iaitu apa yang kita katakan semasa Tan Sri Muhyiddin menyebut bahawa kita perlu 16,000 judul buku setahun. Yang dipanggil memesyuarat itu saya masih ingat adalah kontraktor buku. Rasanya mereka ini akan mendapat banyak jualan buku, agaknya begitulah hasrat mereka agaknya. Terpaksa saya mengatakan, bila kita berkata tentang 16,000 judul buku baru setahun, itu bukan buku untuk kontraktor. Itu adalah buku yang mesti kita hasilkan 1,000 judul bagi setiap sejuta manusia untuk memandaikan mereka. Dan untuk memandaikan mereka itu kita tidak perlu mengambil hanya buku sastra. Tuan Sakri, saya akan bantah ni lagi 5 minit. Kita mau buku ilmunya, yang ilmu itu adalah sains dan teknologinya. Bukan buku sastra saja. Apa yang kita lakukan untuk sastra sekarang, saya fikir itu memang bagus, cukup baik. Saya juga tidak katakan jangan berhenti. Tetapi yang belum kita hasilkan dengan banyaknya dan untuk memandaikan bangsa itu adalah buku sains dan teknologi, buku ilmunya. Itu yang kita mahu. Sebab kita mahu itu semuanya dihasilkan, dan setakat ini kita hanya lumrah dengan menghasilkan buku-buku yang dapat dijual dengan mudah. Buku-buku ilmu ini saya sendiri terlibat dalam bidang ini, memang payah dijual. Alhamdulillah kita ada perkembangan dunia teknologi dengan buku digital yang tidak begitu mahal, akan membantu kita dalam bidang ini. Umpamanya antara buku-buku yang sudah saya kerjakan secara pribadi, Sains dan Matematik, ini ICT dalam Islam, kepelbagaian spesies ikan air tawar, unsur penyembuhan, dan ini saya bertemu kembali buku lama yang ditulis oleh Aminuddin Baki. Ini orang sendiri, Tengku Menteri, dan ini ada banyak. Jadi buku-buku ini dengan adanya perkembangan digital teknologi, kita dapat menghasilkan buku ini dengan agak mudah. Jadi saya tidak akan meratap-ratap tentang ini. Betul kita tidak ada uang, sekiranya diberikan sedikit kita akan berjalan lebih jauh. Sekiranya tidak ada, kita akan berpaut bertongkat, kita berjalan juga. Yang kita mahukan itu bukan buku sastra saja. Tetapi apa yang dilakukan untuk sastra dan bukan sastra itu sungguh baik, teruskan. Tapi cuma yang perlu kita tambah adalah ini. Kenapa? Kita mahu sains dan teknologi, dan dalam bahasa Inggeris begitu banyak. Usah disebut lagi sebab selama ini memang begitu banyaknya juga dan kita masih belum pandai. Jikiranya kita mau memandaikan bangsa, mestilah buku-buku itu dizahirkan di dalam bahasa sendiri. Sekiranya tidak, kita akan asyik mengatakan sehingga hari kiamat, ada banyak buku dalam bahasa Inggeris, tapi bila masanya kita akan membaca buku tersebut. Tulis dalam bahasa Melayu, dan dikatakan sekarang ISI meminta kita menulis dalam bahasa Inggeris. Tulislah. Serahkan kepada kami akan terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Jangan beri sebarang alasan kenapa ilmu itu tidak dizahirkan. Itu yang kita mahu, dan kita mahu itu dizahirkan sekarang, dan kenapa dalam bahasa pribumi itu penting. Sekiranya kita belajar dalam bahasa Inggeris, kita akan melahirkan sesuatu dalam bahasa Inggeris. Tetapi yang mahu kita hasilkan adalah pencipta di dalam bahasa sendiri. Itu sebabnya maka orang Cina akan mencipta barangan, membuat manufacturing, a lot of innovations and technology, sebab mereka memahami apa yang mereka lakukan.
kenapa ada apa yang dikatakan mesin kubota di dalam teknologi. Kita tahu ini teknologi Jepun. Kenapa? Kerana mereka itu biasa mengecil-ngecilkan benda besar. Ada saja pokok besar dijadikan bonsai. Jadi ada saja motoka besar dijadikan motoka kecil. Itu adalah kreativiti yang hanya timbul apabila ilmu tersebut kita jadikan ilmu pribumi. Saya tidak mau bercakap panjang lagi, cuma apa yang saya maksudkan, apabila menteri berkata kita mahu 30,000 jodol baru, itu bukan buku sastra saja. Kita mahu buku sains dan teknologi untuk memandaikan bangsa. Kita mahu buku sains dan teknologi itu mestilah ditulis dalam bahasa sendiri, dalam bahasa pribumi. Sekiranya tidak, kita tidak akan memandaikan bangsa. Apakah saya tidak boleh menulis dalam bahasa Inggeris? Terserah, silakan. Jangan berikan kami sebarang alasan tuan-tuan dan puan-puan tidak menulis. Tulis dan serahkan kepada kami. Persatuan saya, penterjemah Malaysia, akan menterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu. Dan untuk itu agaknya memang saya akan menyembah, meminta sedikit keuangan daripada menteri. Tetapi insya-Allah itu akan dapat kita lakukan, bukanlah satu perkara yang mustahil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof dan kepada tiga-tiga panel. Dan saya rakamkan berbanyak terima kasih kepada Urustia kerana bermurah hati untuk memberi sehingga pukul 11. Jadi saya persilakan 2 orang untuk bertanya, 2 orang. Dan kalau sampai je pukul 11 memang saya terpaksa stop. Kalau kita tak boleh banyak. Silakan kalau ada pertanyaan kepada panel kita hari ini. Silakan. Ada pertanyaan? Kalau tak ada, saya akan pendekkan. Daripada adik-adik pelajar, mahasiswa mungkin. Okey, kalau tak ada, kita akan ke seterusnya iaitu terlebih dahulu saya rakamkan ucapan terima kasih kepada ketiga-tiga panel kita, juga kepada para hadirin yang memenuhkan dewan ataupun tempat duduk pada pagi ini. Saya rasakan sesuatu yang menarik kerana sebahagian besar kursi dipenuhkan dan kita walaupun terlebih masa, pihak Urustia masih memberi ihsan untuk memanjangkan waktu sedikit. Dan kerana tidak ada pertanyaan, jadi saya serahkan kembali kepada pengurusi. Silakan. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Encik Sakri Abdullah dan para pembentang kertas kerja. Untuk menyempurnakan sesi penyampaian cenderamata, majlis mempersilakan Haji Muhyiddin Haji Mustafa, Ketua Bahagian Penerbitan Jabatan Mufti Kerajaan Brunei Darussalam ke pentas. Dipersilakan. Dimulai dengan Encik Sakri Abdullah. Seterusnya Puan Fadilah Haji Ali. Profesor Dr. Asiah Sarji. Dan Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan.
Terima kasih diucapkan kepada Haji Muhyiddin Haji Mustafa.